Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita tentang faktor-faktor yang menjadikan sesuatu isim itu ghair munsharif ataupun mamnu' minas saraf ataupun tidak bertanwin. Mesti ada dua syarat, dua sebab, dua faktor daripada 9 sebab. Yang seterusnya iaitu faktor ta'nis. Amma at-ta'nisu, adapun perempuan, faktor perempuan. Perempuan ni ada dua kan, satu ta'nis, satu lafzi, satu maknawi. Lafzi ni maknanya ada tanda lah. Tanda perempuan. Tanda perempuan biasanya ada ta lah, ta marbutah. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah, alif panjang. Yang maknawi ni yang hakiki. Maknawi ataupun hakiki artinya yang ada kemaluan, yang ada jantina perempuan yang hakikat. Orang perempuan ataupun apa-apa saja yang berkenaan dengan ada jantina perempuan, maka itu dinamakan hakiki ataupun maknawi. Jadi yang pertama ni dia kata yang ada ta lah. Yang perempuan dari sudut lafaz. So lafaz, asalkan ada ta saja, maka dimasukkan dia sebagai mu'annas lafzi walaupun tidak ada jantina. Hatta untuk orang lelaki kan, orang lelaki nama dia Talha. Talha. Ada ta marbutah. Masuk sinilah lafzi. Jadi dia mu'annah dia tu, mu'annas secara lafaz. So lafaz tu mu'annas kerana ada ta marbutah. Tetapi secara hakikat bukan. So dia kata, adapun ta'nis, faktor ta'nis, yang ta'nis tu ta'nis yang ada ta, bitta'i. Yang mula-mula kita ambil yang ada ta. Macam Talha, Fatimah. So kalau Fatimah kebetulan kan, dia lafzi dan dia juga maknawi. Kalau Talha, lafzi sahaja. Hakikatnya dia bukan perempuan. Baik, untuk jadi ghairu munsharif, untuk tidak bertanwin, untuk yang ada ta ni, maka syarat dia, fasyartuhu an yakuna, jadi alaman. Jadi proper name. Proper name. Ataupun kata nama khas. Nama orang, nama bangunan, nama apa-apa sajalah. Nama yang khusus. Contohnya kan, asalnya Talhatu. Tak ada tanwin lah. Dia proper name, satu. Yang kedua dia ada ta. Dua, ta'nis. So dia cukup dua syarat untuk menjadikan dia tidak ada tanwin. So kita tak bacalah Talhatun. Kita baca Talhatu atas dasar dia memiliki dua sebab daripada 9 sebab. Memiliki dua sebab daripada 9 sebab. Sebab yang pertama dia ada ta tu, ta marbutah tu. So maksudnya dia masuk grup ta'nis. Tapi ta'nis ni kalau kita bincang dalam bab ta'nis, dia masuk dalam jenis ta'nis lafzi lah. Yang kedua, dia ada faktor proper name. Yang kita nama dalam bahasa Arab, alam. Isim alam. Jadi, Talhah ni akan dibaca dengan tanpa tanwin. Dan bila masuk dalam ayat, dia hanya ada dua sahaja harakat. Iaitu harakat dhammah dengan harakat fathah. Dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijar pun dengan fathah. Jadi sini ka ni huruf jar. So ka Talhata, seperti nama orang Talha. So Talha ni masuk isim apa ni kita panggil? Isim ghair, dari sudut baris kita nama dia isim ghairu munsharif ataupun mamnu' minas sarf. Isim alladhi la yansarif ataupun isim yang ada musarf. Apa-apa nama pun tak apa.
Yang pentingnya dia tak ada tanwin. Kalau ditanya dalam periksa lah, kalau orang masuk ambil bahasa Arab kan, tanya kenapa dia baca tanpa tanwin. Kerana dia cukup syarat. Ada dua syarat dia. Yang pertama dia ada ta, yakni dia masuk ta'nis. Yang kedua dia isi alam. So alam pun masuk dalam makrifah kan. Alam yang saya kata tu, alam makrifah tu masuk dalam alam. So ada dua. Wa kadzalika, demikian juga untuk ta'nis ni. Wa kadzalika, demikian juga hukum dia al-maknawi. Maknanya ta'nis maknawi. Al-maknawiyu. Yang ni kan? Yang hakiki, yang ada jantina. Maknanya Zainab pun nak kena ada mu'annas tadi. Dia tak perlu ada ta lah kan? Sebab dia memang maknawi. So, wa kadzalika, demikian juga dia perlukan proper name. Dia mesti proper name. Barulah dia lengkap untuk menjadi ghaib munsharif. Wa kadzalika, demikian juga muannas maknawi, dia perlu ada satu lagi sebab, iaitu alam. Jadi baca dia ka Zainabu ba bi. Bi tak ada. So ka huruf jar. So sini mestilah majrur. Tapi oleh kerana dia ghairu munsharif, dia tidak ada baris bawah, dia ada baris fathah aja. So ka Zainaba. Seperti Zainab. Zainab, kenapa kamu baca tanpa tanwin? Sebab dia ada dua sebab. Maknanya dia cukup dua faktor. Faktor yang pertama, dia tu mu'annas. Dan kalau kamu tanya mu'annas jenis mana, aku kata mu'annas dia, kita tak kisah sangat. Mu'annas mana? Bila kamu tanya, kita kata ini mu'annas jenis maknawi. Kemudian apa lagi yang boleh bersama dengan dia untuk melengkapkan dia ciri-cirinya sebagai ghair munsharif? Iaitu dia proper name, iaitu dia isim, alam. Kita nak kata alam pun boleh, kita nak kata makrifah pun boleh kan? Makrifah yang dimaksudkan itu ialah alam. Baik, satu lagi masalah untuk yang mu'annas maknawi ni. Mu'annas maknawi ni ada hukum lain bagi dia. Ada hukum yang lebih terperinci bagi dia. Nak tengok dari segi berapa huruf yang dia ada. Summa, kemudian al-maknawiyu, bagi mu'annas yang maknawi ni, ta'nis jenis maknawi, syarat dia in kana sulasiyan. Artinya yang maknawi ni, so kita ada sulasi lah. Dia dibina daripada 3 huruf. So ada yang lebih daripada 3 huruf. Ada yang lebih lah. Maknanya ziyadah. Lebih daripada 3 huruf. Baik, sekarang ni tengok yang sulasi ni. In kana sulasi yang, contohnya kita ambil hind lah, perkataan hind. So hind ada 3 huruf. Kemudian dia mati di tengah. Sakinal ausad. Mati di tengah. Kemudian dia bukan ajam. Ghaira a'jamiyyin. Kalau mu'annas maknawi itu, dia ada 3 huruf. Kemudian dia mati di tengah. Dan dia bukannya kalimah asing. Bukan kalimah yang bukan Arab. Bukan ajam. Maka di kala itu, yajuzu boleh sarfuhu, mentanwinkannya. Wa tarukuhu, dan meninggalkan tanwin. Artinya boleh dua-dua. Hind ni boleh baca hindun, boleh baca hindu. Hind, Arabic. Dia bukan ajam. Dia Arabic. Kemudian, dia 3 huruf. Kemudian mati di tengah. So, yang jenis macam ni boleh pakai dua-dua. Sebab dia kata kalau mati di tengah gini, dia jadi ringan. Bila jadi ringan. So, ringan Hindu boleh bertanwin. Kalau baca yang ini, kerana lengkap, syarat dia mu'annas. Yang kedua, dia proper name.
So bolehlah baca ghair munsharif. Cuma yang ni kita baca dengan tanwin ni sebab bila 3 huruf kita matikan di tengah, orang nak kata ini ringan, sebut tanwin lah. Hindun. Jadi kalau kita jumpa dalam teks berbaris nanti perkataan hindun, jangan confuse lagi lah. Setengah orang bubuh baris, ada tanwin, setengah tanpa tanwin. Li'ajli, so kita baca tadi dengan bertanwin tu, li'ajli khifah. Kerana ringan. So, ringan ada tanwin. Kemudian yang kita baca dengan tanpa tanwin tu, sebab adanya wujudi, li'ajli wujudi as-sababain, sababaini. Ada 2 sebab, 2 faktor. Contohnya hinda boleh baca, hinding boleh baca. Kalau kita baca hinda, artinya kita raikan dia sebagai ghair munsharif. Kalau kita baca hindin, artinya dia khifah, dia ringan sebab dia mati di tengah. Wa illa, kalau tidak ada ciri-ciri inilah yang atas ni. Mana kalau tidak sulasi, mana lebih daripada 3. Kalau tidak mati di tengah, maknanya ada baris di tengah. Kalau bukan Arab, mana ajam lah. Kalau ajam. Jadi semua tu akan baca dengan satu aja lah. Baca dengan ghair munsharif saja. Baca dengan ghair munsharif saja. Wa illa, kalau tidak memenuhi ciri-ciri ini, maka wajib man'uhu. Wajib kita menegah daripada tanwin. Man'us sarf. Man'u as-sarfi. Menegah daripada ditanwinkan. Contohnya, ka Zainabah. Tak boleh baca ka Zainabin. Sebab ini bukan sulasi kan. Lebih pada 3, 4. Kalau 4, automatik dia akan ghair munsharif. Satu lagi, ka Saqar. Ka Saqar 3, 1, 2, 3. Tapi tak mati di tengah. Hidup. Jadi, baca dia ka Saqara. Zainab tu nama orang lah. Saqar tu nama apa? Saqar, nama neraka lah. Proper name bagi neraka. Dan dia dibaca dengan tanpa tanwin, ghair munsharif. Kerana dia ma'rifah. Ma'rifah artinya dia proper name lah. Sama dengan laza, jahannam, kan? Dia ta'nis, kerana refer kepada neraka tu, api tu, api mu'annas majazi. Okey, satu lagi, maha. Kamaha. So, maha, asalnya mahu lah. Ini nama apa? Nama bandar ke apa? So, maha. Mah ialah 2 negeri lah di Iran. Mah dengan jur. Dua-dua tu. Mah dengan jur. So, kita baca maha. Okey. Maha ni, kan ni 3 juga. Ada 3 juga. Ada alif tu. Ni ada waw, ada ra kan. 3 huruf. Kemudian mati di tengah. Mati di tengah. Maknanya sama dah dengan yang atas ni. Cuma bezanya dia bukan Arab. Dia bukan Arab. Ghair ajamiyyin. Jadi dia ajam lah. Syarat kita bukannya ajam. Artinya Arab. Dia ajam. Ajam tak boleh. Walaupun 3 huruf mati di tengah. Still masih lagi kena ghairu munsharif sahaja. So baca dia maha dengan jura. Jura. Ini pun 3 kan? 1, 2, 3. Mati di tengah. Sepatutnya boleh jura dengan jurin. Bertanwin. Tapi tak boleh. Kita kata tak ada tanwin. Sebab dia isim ajam. Dia isim ajam. Ada orang tanya gitu. Macam mana kita nak tentukan ajam tak ajam? Macam bahasa kita lah. Bahasa Melayu kita tahu tak bahasa ni, ini kalimah Inggeris atau tak Inggeris? Tahu tak? Mana macam tu lah. Cuma Arab ni dia lebih lagi dapat kita jangkakan sebab dia ada wazan. So wazan macam ni biasanya, ni Arab. Arab ada wazan. Daripada wazan tu keluarnya
isim-isim. Dan dia punya isim-isim jamek pun semua dah ada dalam dictionary dah. Dan dia ada wazan juga. Wazan dia juga. Wazan macam ni tak ada. Wazan macam ni tak ada dalam Arabic. Ta'rif tak kisah. Maknanya wazan orang lain, bukan kalimah Arab, masuk dalam Arab, tak semestinya ghairu munsharif. Yang ni syarat dia ni kena ta'nis, kena proper name, barulah boleh ghairu munsharif. Kalau sekadar kalimah saja macam televisin ke kan, handphone ke, kalau kita ta'rifkan tilfazun kan, tilfaz. Kan tilfaz. Televisin kan, tilfaz. TV. Tapi bertanwin lah sebab dia bukan proper name pun. Bukan mu'annas pun. Baik. Kita sebut tadi ta'nis ada lafzi, ada maknawi. Lafzi tadi selesai kita yang ada ta kan. Syarat dia isim alam. Baki lagi yang ada alif maksurah dengan alif mamdudah. Wa ta'nis, ni ta'nis ada alamat kan. Satu. Nombor dua. Ta'nis yang ada tanda, iaitu tanda alif maksurah. Wa ta'nisu, artinya amma ta'nisu bil alifi, dengan alif yang pendek, al-maqa surati. Alif maksurah. Ni alif maksurah artinya macam kubra, kubla. Ni alif maksurah. Kita panggil kan? Mustafa, alif maksurah. Tapi yang kita maksudkan di sini ialah perempuan. Sebab alif maksurah ada pun pada yang lelaki. Ada pun pada lelaki. Tapi yang ni khas untuk alif maksurah perempuan. Wa ta'nisu bil alif maksurah ka hubla. Hubla artinya perempuan yang mengandung lah. Untuk yang mamdudah bil alifi mamdudah. Wal mamdudati. Ini kata sifat ni. Maksurah, mamdudah ni kata sifat. Sebab alif ba ta sa jim ha kha ni, huruf dalam bahasa Arab tu dianggap sebagai muannas. Alifil maksurah, alifi mamdudah. Contoh dia ka hamra'a. Ini hanya nak tunjuk alif maksurah dengan alif mamdudah saja. So alif maksurah ialah alif yang pendek tu. Alif yang pendek yang biasanya ada ya di situ tanpa titik. Kemudian yang alif mamdudah yang ada hamzah, sebelum dia ada alif. Hamra. So dia kata untuk ta'nis yang macam ni, mumtani'un. Sarfuhuma. Tertegah mentanwinkan kedua-duanya. Absolutely kan? Al-battata. Al-battata. Al-battata nasab kerana jadi maf'ul mutlaq. Makna dia abadan. Li'anna sebab alifah, kerana alif tak kiralah maksurah ke mamdudah ke, qaimun, dia berdiri, artinya dia mewakili maqama, tempat dua sebab, as-sababaini. Kan kita kata tadi untuk jadi ghairu munsharif kena ada dua sebab. Yang ni tak ada, ada satu sebab aja. Cuma dia kata alif tu sendiri sudah mewakili dua sebab. Sebab alif ni bukan jenis yang macam ta. Kalau ta marbutah contohnya kita ada Fatimah kan. So ada ta marbutah ni, biasanya ta marbutah ni dia boleh hilang. Terutama sekali kalau asal daripada kata sifat kan. Kalau mu'annas kan kita boleh tambah. Buang ta tu dia akan jadi muzakkar. Tapi kalau alif maksurah dengan alif mamdudah, dia tak ada muzakkar mu'annas. Dia ada mu'annas je. So maknanya alif maksurah dengan alif mamdudah memang dia tak boleh berpisah daripada kalimah ta'nih dia. Jadi dia luzum lah. Dia melekat di situ. Alif tu melekat. Melekat di situ tak boleh dipisahkan. Jadi wajib luzum tu sendiri tak boleh dipisahkan, dianggap sebagai satu sebab. Nah, alif tu satu sebab. Mu'annah tu satu sebab. Alif yang tak terpisah tu satu sebab. Seolah-olah ada dua sebab di situ. Iaitu sebab ta'nisu
ta'nisi boleh baca kan? Kalau kita ikut yang ni, ta'nisi lah. Kalau kita ikut mubtada khabar, ta'nisu. Kalau kita kata maksudnya, ta'nisa. Tengok. Yang sini kan dia suruh kita pandai baca sendiri. Bacalah, baca. Macam mana? Kalau orang cerdik tengok sini. Oh, boleh tiga baris. Sebut pula sini. Bagi hadapan, bagi atas, bagi bawah. Yang ni ataf. Maknanya dia ikut baris yang ni. Waluzum. Waluzumihi, waluzumahu, waluzumuhu. Boleh baca. Tiga-tiga kan? Alif maksurah ataupun alif mamdudah boleh mewakili dua sebab. Sebab keadaan dia wajib tak berpisah dengan isim dia itu, kita panggil luzum, sudah mewakili satu sebab. Dan ta'nih itu satu sebab. Jadi dua sebab lah. Sedangkan luzum ni tak ada dalam senarai kita yang 9 tu. Tak ada kan? Jadi kita bubuh dua-dua tu pasal apa? Kita nak memperkuat kan? Jadi dua. Yang ni dah kuat dah. Satu. Tapi dia tak terpisah. Kuat dah. Tak payahlah. Tambah yang lain. Selesai. Untuk ta'nis. Seterusnya. Faktor yang seterusnya. Yang seterusnya yang keberapa? Adal. Adlu. Wasfu 2. Ta'nis yang ketiga. Sekarang ni ma'rifah. So ma'rifah yang dimaksudkan alamiyah. Isim alam. Ini yang keempat kan. 1, 2, 3, 4. So yang keempat. Adapun faktor yang keempat untuk mengesahkan satu-satu isim itu dibaca dengan ghairu munsharif tanpa tanwin ialah ma'rifah. So ammal ma'rifatu. Ma'rifah yang dimaksudkan ialah isim alam. Iaitu alamiyah. Maka fala yu'tabaru. Tidak diambil kira. Tak diiktibarkan. Tidak diambil kira dia fi man'is sarfi. Menjadi ghairu munsharif ataupun tidak dibaca dengan tanwin, la yu'tabaru biha. Tidak diambil kira dengan dia sebagai faktor, melainkan dia jadi illal alamiyatu. Ini naik fa'il kepada yu'tabar. Fala yu'tabaru alamiyah. Artinya, yu'tabaru alamiyatu. Dipertimbangkan dia, diambil kira dia sebagai alamiyah. Makrifah ni kan banyak. Kan makrifah. Dhamir pun makrifah. Kemudian, apa tu? Isim isyarat. Kita panggil mubahamat. Isim isyarat, isim mausul, kan? Semua tu makrifah. Apa lagi makrifah? Sesuatu yang diidhafahkan kepada makrifah, dia akan jadi makrifah kan? So, idhafah. Akan jadi makrifah juga. Apa lagi makrifah? Ada alif lam, makrifah. Kemudian alam kan? Proper name, isim alam, makrifah. So, yang kita consider, yang ni aja. Yang ni tak ambil kira, yang ni tak ambil kira, yang ni tak ambil kira, yang ni tak ambil kira. Dhamir sebab apa kita tak ambil kira? Dhamir. Sebab dia mabni. Kita bincang ni mu'rab yang boleh berubah baris walaupun tak sepenuhnya. Tapi boleh berubah kan? So dhamir mabni. Mubahamat hazihi allazi mabni juga. Ini mabni juga. Idhafah. Dia mengubah isim ghairu munsharif menjadi munsharif. Isim ghairu munsharif kalau dia menjadi mudhaf nanti, dia akan jadi normal. Makna dia akan jadi munsharif. Kalau dia jadi mudhaf. So, buat apa kita nak masuk dia sebagai faktor yang akan menjadikan dia ghairu munsharif? Sama juga dengan alif lam kan? Isim ghairu munsharif. Kalau kita masuk dia alif lam, dia akan jadi normal. Sedangkan kita nak ghairu munsharif, nak buang tanwin. Kalau kita nak normalkan dia punya harakat, kita masukkan alif lam. Yang sekarang ni kita bukan nak normalkan dia, kita nak jadikan dia tu tak normal kan. Hanya ada 2 baris saja dan tak ada tanwin. So yang ni tak boleh pakai, tak boleh pakai, tak boleh pakai, tak boleh pakai, tak cocok dengan ghairu munsharif. So yang ni aja dijadikan pertimbangan. Jadi senangnya makrifah ni tak payahlah bubuh makrifah. Bubuh alamiah terus, ya. Bubuh alamiah. Okey, sekarang ni kita ada alamiah ataupun alamiyah, proper name, ataupun kita kata makrifah.
So dia nak apa benda sini? Nak satu lagi faktor. Ni faktor pertama. Faktor kedua dia kata boleh berkumpul dengan mana-mana yang 9 itu melainkan sifat. Watajtami'u. Ma'rifah boleh berkumpul bersama dengan ghairil wasfi. Dengan selain sifat. Sebab sifat ni dia umum kan? Sifat ni umum. Sifat ni boleh dipakai kepada siapa-siapa saja. Tawilun. Kan? Nak kata rajulun tawi boleh. Nak kata qalamun tawi pun boleh kan? Sedangkan alamiah ni dia makrifah. So, dia mesti khusus. Sedangkan sifat ni umum. So macam mana nak boleh duduk sama-sama? Tak boleh. Berlawanan. So dia boleh berkumpul dengan selain daripada itulah. So maknanya kalau makrifah tadi, makrifah ataupun alam tadi, so dia boleh bergabung dengan adlun kan. Macam Umar, dia boleh bergabung dengan sifat tak boleh dengan ta'nis. So Fatimah isim alam, sini alam kan. Alamiah. Dia proponen dan dia ta'nis. Alamiah bergabung dengan ni boleh tak? Bergabung dengan ujmah. Boleh tak dengan nama ajam? So macam Ibrahim, 3 Ibrahim. Ibrahim dia makrifah ataupun dia alamiah dan dia ajam. Lagi dia boleh bergabung dengan jamak. Okey, tak timbul persoalan dia bergabung dengan jamak sebab jamak ni dia tersendiri. Dia ada sirah dia yang tersendiri dan dia tak perlu kepada gabungan dengan yang lain. Dengan tarkib bolehlah, dengan tarkib. Alamiah dengan tarkib. Macam Kuala Lumpur kan. Kuala satu, Lumpur satu. Ataupun Baklabaku. Nama sesuatu tempat dia dibina daripada 2 kalimah. Dicantumkan tanpa bantuan mana-mana huruf. Terbentuk gitu aja. Kita panggil masjid. So bolehlah tarkib dengan alamiah. Alif nun macam Osman kan. So Osman makrifah. Kemudian ada alif nun. Wazan fa'il macam Ahmad. Okey, akhir sekali untuk malam ni. Ujmah. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ujmah. Maknanya ajam. Faktor ajam ni dia akan berkongsi dengan mana? Ammal ujmatu. Adapun faktor ujmah, keajaman, fasyartuha, maka syarat dia ialah antakuna, dia jadi proper name juga, alaman juga. Dan alam tu mesti proper name dalam bahasa dia lah. Bahasa kita Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur tu memang proper name. Kalau dalam bahasa kita tu, bahasa orang lain tu dia guna sebagai proper name, baru boleh terima. Antakuna alaman fil ujmah. Fil ujmati. Nama bandar, nama negeri, nama kampung. Satu syarat dia kan. Ujmah tu dia mesti alam. So, ujmah alam. Alam tak memadai alam. Alam tu kena dalam bahasa dia pun guna sebagai isim alam. Dan satu lagi, antakuna zaidatan. Antakuna zaidatan. Ujmah ni mesti lebih daripada 3 huruf. Salasati ahrufin. Mesti lebih daripada 3 huruf. Seperti Ibrahim. Ka Ibrahim. Seperti Ibrahim. So, Ibrahim lebih pada 3 huruf. Kemudian, kalau yang ada 3 huruf, ataupun sulasiyan. Ataupun 3 huruf. Tapi mutaharrika, berbaris di tengah. Awsati. Berbaris di tengah. Mutaharrikal awsati. Macam ni kan? Ka syatara. Syatara. Syatara nama tempat juga.
Tengok bawah. Kasyatara. Bi fathhi syain mu'jamah wa ta'. Isim bagi qal'ah. So proper name bagi qal'ah. So qal'ah ni fort lah, fort. Tembok. So syatara kasyatara. Tengok ada tiga huruf. Dan dia ni memang ujmah lah. Satu fort. Kalau di Delhi kita panggil Red Fort. Ada istana dia tu. Kubu. Kubu dia tu. Tembok maksudnya kubu. Kubu dia tu macam istana dah lah. Kita panggil fort. Red Fort. Dia punya bata dia tu merah-merah semua. Panggillah Red Fort. So, salah satu nama Shatara di Azerbaijan. Shatara dia ujmah. Kemudian dia 3 huruf. So, bila 3 huruf kita kena perhatikan. Tengah tu ada baris ke mati? So, kalau berbaris dia kata baca dengan ghair munsharif. Baik, lijam. So, lijam ni, perkataan lijam ni, 4 lah lebih pada 3. So, 2, 3, 4 kan? Sepatutnya bolehlah lijamah. Lijamu tak ada tanwin. Lijam berasal daripada Parsi. Kemudian digunakan oleh Arab. Sama ada tali ataupun besi yang daripada mulut kuda. Mana ditakribkan. So dia macam tali bising juga. Barang je. Dia bukan proper name. Jadi falijamun munsarifun. Bertanwin. Sebab dia hanya ada satu faktor aja. Faktor dia sini ujmah kan. Ujmah. Tapi dia bukan isi alam. Sedangkan ujmah ni syarat dia isi alam. Li'adami kerana tiada. Satu faktor lain lagi iaitu alamiyah. Kerana tiadanya faktor alamiyah. Baik. Fanuhun wa nuhun. So nuh ni ada 3 huruf. 1, 2, 3. Nuhun. Tapi dia mati di tengah. Nuh ni bahasa ajam. Ujmah. Kemudian kalau nak ujmah, kena isi alam kan? Okey, dia isi alam dah. Nuh ni sebelum bahasa Arab lagi, nama Nuh ni. So, dia ajam lah. Dia ajam, dia ujmah dan dia proper name, alam. Cuma proper name dia ni 3 huruf. 1, 2, 3. Syarat untuk 3 huruf yang tengah tu kena hidup. Tapi sini mati. So, bila mati tak cukup syarat, baca dengan munsharifun. Baca dengan tanwin. Maknanya orang Arab kata ni ringan. Ringan sebut. So, dia boleh bertanwin. Li suku ni kerana matinya tengah. Awsati. So, tamatlah kita malam ni mula dengan ta'nis. 1, 2, 3. Malam ni 3. Wallahu alam bissawab.